Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan adapun orang-orang yang takut berdiri di hadapan Tuhannya dan juga menahan hawa nafsu daripada kehendaknya, maka disediakan baginya syurga sebagai tempat tinggalnya. Dan mati lagi dikasih yang dijatah kuasa surah Ar-Rahmah, Imam dan Bilal, alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, para tetamu Allah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah kita menyambung pengajian kita daripada nasihat Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ayyuhal Walad. Semoga Allah merahmatinya di atas nasihat yang telah diberikan olehnya serta kita mendapat manfaat daripadanya, insya-Allah, amin rabbal alamin. Yaitu pada menyambung perbincangan nasihat yang ke-17, intisari ilmu tasawuf. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta, ketahuilah bahawasanya ilmu tasawuf itu mempunyai dua unsur. Pertama istiqamah, kedua baik kelakuan dengan makhluk. Maka sesiapa yang tetap pendiriannya dan baik akhlaknya dengan manusia, serta ia bergaul dengan lembah lembut, maka orang itu ialah seorang sufi. Istiqamah bermakna bahawa ia mengorbankan segala kehendak nafsunya untuk mendapatkan keindahan peribadinya. Manakala baik kelakuan dengan manusia pula ialah bahawa engkau tidak memaksa manusia mengikut kehendakmu. Bahkan sebaliknya, engkau memaksakan dirimu untuk melayani kehendak mereka selama mana tidak ada di sana perkara yang menyanggahi syarak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, seterusnya Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mendatangkan kepada muridnya berkenaan dengan pati ataupun ilmu tasawuf. Maka disebut ilmu tasawuf itu mengandungi dua perkara. Yang pertama istiqamah, iaitu tetap pendirian. Tetap pendirian di atas jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana disebut Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah Hud pada ayat yang ke-112, Allah Ta'ala menyatakan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala menyebut, maka tetaplah kamu berada di atas jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah bertaubat bersama kamu. Dan janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha melihat apa yang telah kalian kerjakan. Di sana disebut bahawa ayat ini dianggap sebagai suatu ayat yang sangat berat yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana disebut pada ayat tersebut mengandungi makna istiqamah, suatu perintah yang sangat berat di dalam agama. Lalu didatangkan beberapa tafsiran apakah maksud istiqamah. Di antaranya yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
di saat mentafsirkan apakah dia istiqamah yang disebut oleh Allah thummastaqamu, iaitu dengan erti kata tidak berbuat syirik terhadap Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Bermakna apa yang ditafsirkan oleh Sayyidina Abu Bakar, orang yang istiqamah dia tetap imannya di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir zaman manusia boleh berubah-ubah akan imannya, bahkan keluar imannya mungkin masuk dan imannya mungkin keluar di akhir zaman. Siapa yang menyebut sedemikian? Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi menyatakan badiru bil a'mali fitana. Kata Nabi, segeralah kamu beramal sebelum datangnya zaman-zaman fitan, kata Nabi. Lalu Nabi sifatkan bagaimana zaman fitnah itu. Yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira, kata Nabi, paginya seorang laki-laki ini beriman, lalu petangnya kufur pada Allah. Lalu Nabi menyambung lagi, wa yumsi yumsi mu'mina wa yusbih kafira, ataupun kadang-kala petangnya beriman lalu paginya kufur pada Allah. Atas sebab apakah manusia tidak tetap akan imannya? Lalu Nabi menyebut di hujung hadis, yaitu Nabi menyatakan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agama mereka kerana dunia yang sedikit. Orang tidak istiqamah di atas jalan keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala boleh berpaling di atas jalan iman sehingga dia sanggup melakukan suatu perbuatan syirik menyekutukan Allah adalah kerana dunia yang sedikit. Manusia sanggup meninggalkan jalan istiqamah di atas jalan agama kerana dunia, harga dunia yang sedikit. Bukan saja manusia yang solat, bukan saja manusia yang menyembah berhala dan sebagainya, bahkan kadang-kadang orang yang menunaikan sembahyang juga dia tidak istiqamah di atas jalan imannya pada Allah Ta'ala. Saya bagi contoh berapa ramai hari ini orang yang tidak yakin dengan rezeki Allah. Bila dia berniaga, dia tak yakin yang kurniakan rezeki itu adalah Allah setelah dia berusaha. Lalu kemudian apa yang dia buat? Bila mana dia nak laku perniagaan dia, dia gunakan suatu perkara yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dah sebut dah sebelum ni, ada kes dia guna abu mayat letak pada kedai-kedai. Letak pada kedai-kedai abu mayat supaya apa? Supaya kedainya laku, kedai orang lain orang tak nampak. Tujuannya apa dia tahu? Tujuannya kerana dunia. Kerana dunia dia sanggup menjual agamanya. Kerana orang yang terlibat dengan perkara sedemikian, dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya pada guru saya, di antara perkara yang paling terkenal dalam masyarakat Melayu kita adalah sihir. Sihir ni dia tak lari daripada sebahagian besar masyarakat kita. Bila mana dia tidak dapat mendapatkan sesuatu apa yang dihajati, lalu dia menggunakan sihir, menggunakan santau. Yang paling banyak sekali santau rumah tangga lah. Bila mana dia tak dapat suami hak dia nak, kekasihnya kahwin lain, kerana dunia, maka dia sanggup menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang terlibat dengan perkara sihir ni, dia pasti akan menyekutukan Allah. Dia pasti akan menyekutukan Allah. Kerana bagaimana sihir itu dibuat, bahkan disebut sihir itu tidak akan terjadi kalau dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Maknanya kalau makin kuat dia mensyirikkan Allah, makin kuat dia menyekutukan Allah, makin kuat dia memuja suatu perkara-perkara tersebut, maka sihirnya makin kuat. Bermakna orang ini dia telah meletakkan maruah agamanya, dia telah mengorbankan maruah agamanya kerana dunia yang sedikit. Maka sebab itu kembali kepada apa yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang istiqamah iaitu orang yang istiqamah di atas jalan agama, iaitu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila mentafsirkan berkenaan dengan istiqamah, lalu beliau menyatakan istiqamah itu adalah suatu lurus pada ketaatan, iaitu melaksanakan ketaatan pada Allah dengan hati yang lurus dan menjauhi larangan serta tidak belok ke kiri dan ke kanan. Itu menurut Sayyidina Umar Al-Khattab.
Menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, istiqamah dengan maksud iaitu lurus di atas jalan taat sampai diwafatkan dengan keadaan seperti itu. Kata Imam Nawawi, istiqamah iaitu mati di atas jalan ketaatan, hidup dalam ketaatan sehingga menutup riwayat kehidupan dengan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada hakikat istiqamah ini, para ulama dia menyimpulkan, iaitu orang yang istiqamah itu dia memiliki 6 perkara. Yang pertama iaitu iaitu yang pertama disebut, kata ulama, orang yang istiqamah dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan dia tidak berbuat syirik pada Allah. Itu yang pertama. Kita nak jadi orang yang istiqamah tauhid, berada di atas jalan tauhid yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan akidah kita mestilah pegangan akidah yang benar. Nanti kita akan sebut. Kemudian yang kedua, kata ulama, orang yang istiqamah itu dia akan berjalan di atas jalan agama yang hak, iaitu yang benar. Bila sebut orang yang istiqamah, dia sentiasa berjalan di atas jalan kebenaran. Maknanya pegangan dia adalah berpandukan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang ketiga disebut orang yang istiqamah sifatnya melaksanakan segala perintah, sama ada yang wajib maupun yang sunnah, secara zahir ataupun batin. Ini orang yang istiqamah. Dan yang keempat disebut meninggalkan segala larangan, baik yang haram maupun yang makruh. Kelima, teratur dalam mengerjakan ketaatan. Kemudian yang keenam disebut terus menerus dalam keadaan seperti itu, yakni tidak belok ke kanan maupun ke kiri sehingga ajal menjemput. Maknanya selama mana dia hanya berbuat baik sewaktu dia hidup, selagi mana dia tidak mati di atas jalan iman, kita tak boleh nak sebut lagi bahawa dia seorang yang istiqamah. Bila kita nak bicarakan tentang seseorang yang istiqamah, kita kena melihat bagaimana saat kematian. Kalau dia mati dalam keadaan yang baik, ya, baru kita boleh ceritakan tentang begitu hebat dia istiqamah di atas jalan kebenaran sewaktu dia hidup sehingga dia mati di atas jalan agama. Sebab di sana ada orang yang hidup di atas jalan agama, jalan kemuliaan ilmu, lalu dia mati di atas jalan kekufuran pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah ulama terdahulu hidup sebagai seorang yang alim, seorang alim yang besar dalam masyarakatnya, sehingga ditakdirkan lalu dia mati dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'iyadzubillah. Maka dengan sebab itu kata disebut lagi, apakah dia kelebihan orang yang istiqamah, bahkan apakah sebab yang ingin, sebab-sebab bagaimana kita ingin menjadi orang yang istiqamah. Lalu ulama menyebut apakah sebab-sebab yang menyebabkan dapat mewujudkan istiqamah dalam diri kita. Nak datangkan sebab istiqamah dalam diri kita, kena buat beberapa perkara. Yang pertama, kata ulama, sebab yang menyebabkan seseorang itu istiqamah adalah kerana taufik dan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang berkehendak seseorang itu mendapatkan hidayah daripada, mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Maka bagaimana kita nak dapat taufik dan hidayah? Kata ulama, usahalah melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kita nak dapat taufik dan hidayah daripada Allah dalam kehidupan seharian kita, sentiasa usahalah untuk melakukan suatu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu mengasihi Allah. Maka kata Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kamu kena ikut aku, kata Nabi. Bermakna di antara jalan yang menyebabkan Allah sayang dan kasih pada seseorang itu dengan cara dia ikut jalan yang ditunjuki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita berusaha nak mendapatkan kasih sayang Allah? Dengan salah satu caranya berusaha mengikuti setiap apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Sejak daripada awal bangkit, daripada awal pagi kita, sampailah kita tidur balik dalam keadaan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Sentiasa melakukan apa yang Allah Ta'ala kasih dan apa yang Allah Ta'ala sayang. Kerana kadang-kadang ada orang disebabkan kerana perbuatan yang baik itulah menyebabkan dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
walaupun asalnya dia adalah pelaku maksiat. Bagaimana ada seorang pemuda yang disebut dalam satu kisah, seorang ulama ni dia mimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Dalam mimpi tersebut Nabi berpesan kepada ulama ni, dia kata tolong sampaikan salam aku kepada si fulan bin si fulan. Dia tinggal di kampung sekian. Jadi ulama ni mimpi jumpa Nabi, Nabi suruh sampaikan salam kepada orang lain. Sehinggalah ulama ni bila terjaga daripada tidurnya, dia mula terfikir, apa sebab yang sampai laki-laki ni boleh dapat salam daripada Rasulullah? Hebat sangat ke dia? Apa amalan dia sampai dia boleh dapat salam? Lalu dia cari, tengok laki-laki ni melakukan suatu pekerjaan yang menyanggahi agama. Tengok rupanya laki ni buat kerja yang tak baik, bukanlah orang yang baik. Bukanlah nak kata dia ahli ibadah, dia bukan orang yang baik. Jadi peliklah ulama ni, bagaimana seorang yang sebegitu boleh dapat salam daripada Rasulullah. Lalu kemudian dia pun bertanya, cakap, dia kata, aku ni menyampaikan amanah, Nabi menyampaikan salam kepada kamu. Jadi rekahkan cerita. Lalu ditanya, apa amalan kamu sehingga kamu mendapat salam daripada Rasulullah? Dia pun fikir, dia kata, barangkali sebab aku menutup aib seorang wanita, menutup aib malu seorang perempuan. Dia kata, aku berkahwin, dia kata, aku sudah berkahwin, aku memiliki seorang isteri. Jadi waktu awal perkahwinan tu dia tak tahu isteri dia mengandung. Kerana barangkali bini dia tu gemuk, jadi tak tahu mengandung ke gemuk. Jadi lepas kahwin, tiba-tiba baru tahu dah mengandung, dah nak lahir anak dah. Dah nak lahir anak. Jadi bila nak lahir anak, rupanya bukan anak dia, tapi anak luar nikah. Bukan anak dia. Lalu dia ambil budak tersebut, lalu dia buat apa? Budak yang baru lahir tu, tengah-tengah pagi, orang tak pergi ke masjid lagi, dia pun ambil budak tersebut, bawa pergi ke masjid. Macam kita dah hari ni. Macam hari kita ni, suka bawa anak pergi bawa ke masjid. Jadi dia bawa pergi ke masjid, dalam keadaan orang tak ada, dia pun letak kat tangga masjid. Lalu kemudian, tengah dia letak kat tangga masjid, dia pun sembunyi daripada jauh. Dia tengok daripada jauh, kok-koklah takut ada binatang-binatang yang mencederakan budak tersebut. Sampai orang masuk waktu subuh, lalu ramailah orang datang ke masjid tersebut. Bila orang datang ke masjid, orang semua pakat duk umum budak tersebut, bayi tersebut. Dia kata, ni anak siapa ni, buang kat sini apa semua sekali ni. Tengah-tengah orang duk datang, duk tanya-tanya, milik siapakah bayi ini. Tiba-tiba dia pun terus pergi kat budak tersebut. Dia kata, jangan siapa-siapa ambil. Kalau siapa-siapa ambil dia, aku ceraikan bini aku, dia kata. Aku nak jaga budak ni. Lalu menyebabkan orang takut dia cerai bini dia, kata, kalau macam tu kamulah ambil, dia kata. Dia kata, kalau macam tu kamulah ambil, dia kata, kami je. Dia kata, orang lain jangan ambil, kamu je ambil, kata. Lalu dia ambil budak tersebut dalam keadaan tidak bawa fitnah. Makna orang anggap dia ni bela nak angkat. Dia dibawa baby tersebut balik menyusu pada mak dia yang Hasan. Kerana menutup aib perempuan ini. Dia bukan nak buang, tapi dia nak tutup aib isterinya. Mungkin sebab kerana itulah dia kata, aku mendapat salam daripada Nabi SAW. Jadi sebab tu seseorang itu, dia boleh dapat hidayah, taufik daripada Allah apabila dia berusaha untuk melakukan kebaikan dan ketaatan pada Allah Ta'ala. Jadi nak dapat istiqamah di atas jalan kebaikan ni, kena usaha jadi baik. Kena usaha jadi baik, kena usaha ikut sunnah Nabi, walaupun kadang-kadang sunnah Nabi tu rasa berat. Kadang-kadang sunnah Nabi buat tuan-tuan berat. Awal pagi apa Nabi buat? Di antara tuan-tuan, Nabi ni awal pagi, Nabi akan bangun pagi, Nabi akan raut wajah dia, menghilangkan kesan-kesan tidur. Lalu Nabi baca apa? 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Kata silap saya, yang ayat terakhir dia, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Tuan-tuan boleh tengok 10 ayat terakhir Nabi baca selepas pada tidur. Kalau tuan-tuan cek 10 ayat tu lebih, semuka lebih berat kita nak buat, nak ikut apa yang Nabi buat. Tapi setidak-tidaknya buatlah sedikit, tak apa dah. Baca ayat yang terakhir, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu
wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baca ayat tersebut, ayat yang terakhir, ayat yang ke-200. Jadi baca ayat tersebut paling-paling tidak. Malah tak apa, malah ikut yang mudah sudah, raut wajah cukup. Paling-paling malah raut wajah saja. Kan biasa kita bangun pagi, kita sapu muka kita, sebenarnya tu sunnah dah. Tapi usahalah ikut sunnah, sekecil-kecil sunnah, ikutlah. Supaya kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah agar kita istiqamah di atas jalan kebaikan. Kemudian yang kedua, kata ulama bagaimana nak mendatangkan sebab istiqamah dalam hidup ni, iaitu disebut dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada Allah taala. Nak dapat istiqamah di atas jalan taat, datang kena berdoa pada Allah. Nabi ajar sahabat, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ini doa yang Nabi ajar yang kita boleh amal. Kemudian di antara zikir yang kita boleh buat, ulama ajar zikir ya Qudus ya Qudus ya Qudus 40 kali setiap hari. Ini ulama sebut. Nak jaga hati supaya istiqamah, banyakkan zikir, banyakkan berdoa. Doa, macam-macam doa kita boleh doa, dan zikir, macam-macam zikir, banyak zikir yang kita boleh amalkan. Salah satu yang diajar oleh guru saya, amalkan zikir ya Qudus. Setiap hari, tak kira waktu pagi ataupun petang, 40 kali setiap hari. Ya Qudus, ya Qudus, ya Qudus. Ya Qudus, Al-Qudus ni nama Tuhan. Nama Allah Ta'ala. Jadi kita amal dengan amalan tersebut 40 kali setiap hari, 40 kali setiap hari. Bahkan kita bukan saja tidak meninggalkan zikir tersebut, bahkan di antara satu amalan yang kita sudah minta daripada Allah setiap hari, iaitu doa kita dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kata ulama, inilah doa istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, yang kita minta agar Allah Ta'ala kurniakan kita berada di atas jalan istiqamah. Sekurang-kurang kita minta pada Allah 17 kali sehari, minta agar kita berada di atas jalan istiqamah. Lalu kemudian disebut lagi bagaimana asbab untuk menjadikan kita istiqamah. Yang ketiga, iaitu dengan mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti sistem akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana tidak cukup dengan niat yang ikhlas, ibadat sahaja, dalam keadaan kita tidak berada di atas jalan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak cukup kita istiqamah dengan kebaikan, dengan ikhlas saja. Tapi ibadat kita tak menempati syarat, tak boleh. Sebab ada juga orang istiqamah ni, dia bukan saja, bila sebut istiqamah tuan-tuan, dia bukan saja orang yang berada di atas jalan taat. Bahkan ada orang dia istiqamah di atas jalan maksiat. Ada satu masjid tu, tabung dia kena pecah. Tabung dia tabung besi yang tebal macam tong gas kat rumah kita tu, tabung besi. Tapi orang tu boleh koyak tabung tu. Tak tahu wallah alam dia guna macam mana. Bukan sekali, lebih pada sekali. Mak dia buat tu istiqamah tempat yang sama. Tempat yang sama, cara yang sama, dan dia mencuri. Mesti orang yang sama. Jadi makna istiqamah juga punya orang yang buat jahat. Jadi tidak cukup dengan hanya kita istiqamah semata-mata tetap pendirian, tapi di atas jalan mana kita nak tetap pendirian? Di atas jalan kebenaran agama. Di atas jalan kebenaran agama, di atas jalan kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian disebut lagi bagaimana asbab melakukan istiqamah, iaitu muhasabatun nafs. Muhasabah diri sebagai apa yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung, dan timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang-timbang. Di antara jalan untuk istiqamah sentiasa muhasabah. Kemudian yang kelima, iaitu bagaimana nak istiqamah, kata ulama, sentiasa bersegera melakukan perbuatan baik saat kita melakukan perbuatan yang jahat. Bila mana kita tersilap melakukan suatu perkara yang jahat, yang buruk di sisi agama, maka kata ulama, tutuplah amalan kejahatan itu dengan cara kita melakukan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebut innal hasanat yudhhibunas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dia memadamkan kejahatan-kejahatan.
Perkara-perkara yang baik dia akan menutup kejahatan-kejahatan. Bahkan di sana ada amal yang soleh yang Allah Ta'ala jadikan kalau kita buat boleh mengampunkan dosa-dosa kita. Sebab itu carilah amal-amal soleh yang boleh menyebabkan terampun dosa-dosa kita di sisi Allah. Apa di antaranya? Ambil wuduk, tuan-tuan. Yang Nabi sebut dalam hadis. Siapa yang ambil wuduk waktu dia basuh muka dia, segala dosa-dosa yang ada pada wajahnya akan Allah Ta'ala gugurkan sehingga titisan air yang terakhir. Ini Nabi sebut dalam hadis. Bila dia basuh anggota tangan dan kakinya, Allah Ta'ala ampunkan dosa, gugurkan dosa sehingga titisan air yang terakhir. Sebab tu para ulama sangat menganjurkan pada kita berwuduklah, sentiasa berwuduk. Hidup dalam keadaan berwuduk. Supaya apa? Supaya boleh menutup kejahatan-kejahatan yang kita buat sebelum-sebelum. Bahkan di antara amalan sunat yang jarang kita buat, berwuduk sebelum tidur. Ini jarang. Tidur dalam keadaan berwuduk. Ada buat, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang dia mari malah ngantuk nak tidur terus. Ambil wuduk, kerana itu adalah suatu tuntutan dalam agama, berwuduk sebelum tidur. Yang sering kali dilupai oleh manusia, iaitu berwuduk sebelum tidur. Bahkan apa lagi amalan yang boleh mengampunkan dosa yang sentiasa menjadi rebutan para sahabat, iaitu berjalan kaki ke rumah Allah. Kerana apabila dia buat kebaikan, amal ibadat jalan kaki ke rumah Allah, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa. Siapa sebut? Nabi sebut. Di antara hadis yang disebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Bila seorang ni menyucikan diri dia, lalu berjalan kaki ke rumah Allah, Allah Ta'ala jadikan langkah pertama Allah ampun dosa, langkah kedua diangkat darjat. Langkah yang seterusnya diampun dosa, langkah yang seterusnya Allah angkat darjat. Langkah seterusnya Allah ampun dosa, langkah seterusnya Allah angkat darjat. Tapi dengan syarat, dalam keadaan kata ulama, dia menyucikan dirinya sebelum diturun ke rumah Allah. Maknanya berwuduk sebelum dia turun ke rumah Allah. Afdal berwuduk sebelum kita datang ke surau ni. Bukan di surau ni tempat paling afdal berwuduk. Kata ulama, tempat daripada kita turun pada mana? Kalau turun daripada pejabat lah afdal kita berwuduk. Kalau kita turun daripada rumah lah paling afdal kita berwuduk. Tapi jenis orang kita ni ada yang tak suka berwuduk di rumah. Dia suka berwuduk di surau. Sebab surau bil air free. Kalau kat rumah bil air kena bayar, dia kata. Kat surau tak apa, bukan duit dia kata. Jadi berwuduk sebelum kita turun ke rumah Allah. Sebab tu sahabat dia berebut tentang amal-amal yang boleh mengampunkan dosa ni. Hingga ada sahabat yang asalnya duduk dekat masjid, asalnya nak pindah duduk dekat masjid Nabi, tapi tak jadi pindah. Asalnya ada sahabat ni, dia duduk rumah jauh dengan masjid, sehingga dia berhajat nak pindah dekat dengan masjid Nabi, mudah nak sembahyang berjemaah sebagainya. Tapi bila dengar Nabi sebut tentang kelebihan kebaikan-kebaikan yang boleh mengampunkan dosa, tak jadi pindah. Tak apalah duduk jauh pun, tak ada masalah. Sebab nak supaya diampunkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sahabat disebut saja langkah pendek-pendek. Langkah sikit-sikit, sayang nak langkah panjang-panjang. Takut langkah panjang kira tak berapa banyak di sisi Allah Ta'ala. Maka dia langkah sikit-sikit supaya dikira dengan langkah yang banyak. Kita apa boleh buat, cuma jangan nak sembahyang maghrib Isya baru sampai, tak kena lah. Mak lajulah maksudnya. Jadi berebut buat amal-amal sebegini. Kenapa? Kerana nak mendapat agar Allah Ta'ala jadikan kita ni sentiasa kebaikan yang mendahului kehidupan kita. Silap buat jahat, terus buat kebaikan. Silap buat jahat, terus istighfar. Silap buat jahat, terus berzikir pada Allah. Supaya yang menutup riwayat kehidupan kita adalah, yang mendahului adalah amal yang soleh, bukan amal maksiat kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak didatangkan kisah-kisah orang yang menangguh-nangguh taubatnya. Asalnya dia seorang yang soleh, lalu dia mati dalam keadaan ahli maksiat. Bukan sebab kerana dia tidak beriman, tapi sebab kerana dia menangguh-nangguh amal kebaikan. Dia ada ruang buat kebaikan, tapi dia kata tak apalah, lambat lagi mati, tak apalah, panjang lagi umur. Sehingga dia mula menangguh-nangguhkan kebaikan yang Allah Ta'ala buka ruang dan peluang kepadanya. Lalu dia berpaling daripada jalan kebenaran, lalu dia mati di atas jalan maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'iyadzubillah. Jadi sebab tu bila Allah buka pintu kebaikan pada kita, itu tanda Allah Ta'ala nak beri ruang dan kebaikan kita untuk kita melakukan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah Ta'ala buka pintu tu untuk kita.
Kadang-kadang kita masuk surau ni, kita yang nampak sampah, orang lain tak nampak. Allah Ta'ala nak buka bagi pintu kebaikan, ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya baru tadi sudah kuliah tadi, kita cerita bab tentang berjiran, adab berjiran. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji pada kita. Rumah orang lain tak ada kucing berak, rumah kita je kucing orang berak. Kadang-kadang duduk satu taman perumahan, tiba-tiba kucing orang lain berak kat depan rumah kita. Rumah orang lain tak ada apa-apa. Walau rumah tuan dia pun dia tak berak. Dia berak kat rumah kita. Saya kata kadang-kadang sebab jangan kita marah, jangan pula kita ambil tahi tu kita pergi umbar kat rumah yang sebelah pula. Kadang-kadang Allah jadikan sebegitu sebab apa? Allah mungkin nak jadikan kita ni asbab kita sabar cuci najis tersebut dengan sabar. Allah Ta'ala nak beri pahala di atas jalan tersebut. Mungkin kadang-kadang amal kita kok lain kurang dah. Dengan amal kesabaran ni Allah Ta'ala nak masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kadang-kadang Allah Ta'ala buka pintu kebaikan pada manusia ni berbeza-beza. Yang ni Allah Ta'ala buka pintu ihsan pada binatang. Kebaikan ni berlaku ihsan pada binatang. Yang ni Allah Ta'ala buka pintu kebaikan dia. Dia ni orang yang kuat berzikir pada Allah. Yang ni orang yang Allah Ta'ala buka pintu kebaikan dia, orang yang banyak bersedekah kerana dia memiliki kaya, memiliki harta yang banyak. Tapi yang ni tak ada harta, tapi Allah Ta'ala buka pintu apa? Pintu kesabaran. Dia bersabar di atas jalan musibah. Lalu dia mendahului kematian dia di atas jalan kesabaran dia menghadapi musibah dalam kehidupannya. Semuanya itu adalah berkendak kepada kita mendahului kebaikan dalam kehidupan kita. Supaya kita menutup kehidupan kita dengan amal yang salih. Lalu disebut lagi apakah pula hal-hal yang merosakkan orang untuk istiqamah. Bila kita bicarakan ke istiqamah, di sana ada perkara yang menghalang seseorang itu untuk istiqamah. Bahkan boleh menyebabkan rosaknya, iaitu nilai istiqamah dalam kehidupan kita. Yang pertama disebut adalah syaitan. Syaitan yang menjadikan manusia, yang meniupkan waswas dalam hati manusia agar tidak istiqamah di atas jalan agama. Allah Ta'ala tutup surah An-Nas, minal jinnati wan nas, kata Allah. Yang membisik-bisikkan ke dalam hati manusia ni syaitan di kalangan jin dan syaitan di kalangan manusia. Sebab tu kata ulama hikmah, Allah tutup An-Nas, Allah Ta'ala buka surah dengan Al-Fatihah, kerana dalam Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim, ada permohonan untuk minta berada istiqamah di atas jalan agama. Sebab apa? Sebab di hujung tadi ada amaran Allah tentang jin di kalangan manusia dan juga jin yang jahat di kalangan makhluk jin. Dia luar sana.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, perkara yang menyebabkan seseorang itu rosak dan menghalang seseorang itu untuk berada dalam atas jalan istiqamah, iaitu disebabkan kerana masyarakat dan keluarga yang rosak daripada Islam, bahkan memiliki sahabat yang jahat. Di antara sebab seseorang itu tidak istiqamah bila mana dia bersahabat dengan orang yang fasik. Jangan jadikan orang yang fasik sebagai teman rapat kita, kerana kelak payahnya kita untuk berada di atas jalan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kalau kita orang yang taat, kita akan terpengaruh dengannya sehingga kita lari daripada, mula jauh daripada jalan-jalan agama. Bahkan perkara yang lain juga, iaitu berkenaan dengan keluarga. Kadang-kadang faktor keluarga ni mainkan peranan yang besar. Kita tengok berapa orang, bahkan saya sendiri tengoklah, sahabat saya tuan dia buka pondok pusat kebajikan. Pondok pusat kebajikan. Jadi yang dia jaga tu semua kes dahsyat-dahsyat semua. Ada kes yang maknanya mak ni pelacur dan sebagainya. Kes dahsyat. Dia jaga 4-5 tahun. Sebab apa? Sebab memang budak ni tak ada orang nak jaga. Pergi mak tak mengaku, buang tak nak jaga sebab membebankan. Dibuang ke mak saudara pula, mak saudara tak nak dia. Dibuang pada ke tok dia pun tak nak dia. Last sekali letak kat pusat ni 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dia kata payah. Sebab apa? Sebab faktor keluarga dah begitu dah. Bila faktor keluarga buatlah macam mana, dia kata dah sepak terajang. Tak jadi apa. Kadang-kadang tu payah, dia kata walaupun dia dah duduk kita 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi makna dah buat sana apa? Kerana faktor keluarga itu sendiri. Jadi sebab tu dalam agama ni, dalam memilih pasangan Islam mengajar, pilihlah agama dahulu. Pilihlah agama. Kenapa? Kerana faktor dalam menjadikan seseorang zuriat dan keturunan kita, bahkan ahli keluarga istiqamah, adalah faktor keluarga itu sendiri. Lalu kemudian kata ulama, di antara salah satu sebab menyebabkan seseorang itu payah dalam istiqamah bila mana dia jauh daripada nasihat. Jauh daripada nasihat agama. Lalu kemudian yang kedua, kata Al-Imam Hujjatul Islam, orang yang disebut sebagai orang yang berada di atas jalan sufi, dia bukan saja istiqamah tetap pendirian, bahkan dia sentiasa berkelakuan baik, iaitu sentiasa menjaga hubungan sesama makhluk. Jadi dua ni sentiasa berkait, iaitu sentiasa memelihara hubungan kita dengan Allah dan makhluk. Sampai bila? Sampailah kita mati di atas jalan tersebut. Inilah yang disebut sebagai jalan ahli sufi, iaitu yang sentiasa berada di atas jalan agama sehingga mati di atas jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka bila mana kita nak berada di atas jalan ini, tidak mestilah dengan ilmu, dan mestilah beramal dengan ilmu tersebut, ilmu yang benar. Moga-moga Allah Ta'ala golongkan kita di dalam golongan yang disebutkan oleh Al-Imam Hujjatul Islam. Amin Rabbal Alamin. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita tamatkan sampai nasihat yang ke-17. InsyaAllah akan datang kita sekarang sambung pada nasihat yang ke-18, iaitu apakah dia berkenaan dengan hakikat ubudiyah, iaitu hakikat penghambaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada kelemahan diri saya sendiri. Tuan-tuan, sumbangan pada malam ni bukan untuk tahfiz saya khususkan untuk wakaf Al-Quran di Sudan. Sahabat saya, dia tahu saya kuliah ni, dia minta tolong saya lah. Tiap-tiap tahun kita buat sebenarnya ni dah siri kelima. Kita dah hantar Quran di wilayah Kassala pada tahun lepas, dah 10,000 naskah kita hantar. Jadi Quran tersebut masih lagi tak cukup. Masih lagi tak cukup. Saya kalau buat projek wakaf Quran setakat masjid kat tempat kita ni tak berapa sungguh mana tuan-tuan, sebab banyak dah. Quran pun tak terbaca. Tapi kalau kat sana tuan-tuan, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, memang Quran tak cukup. Memang dia pakai papan tu, kita sedia maklum. Kalau tuan-tuan buka Google, buka YouTube, tuan-tuan tengok bagaimana anak-anak Sudan dia hafal Quran. Dia tulis pada papan, tulis habis dia tulis, dia hafal, siap dia padam. Dia tulis ayat baru, dia hafal, siap dia padam. Dia tulis ayat baru, siap dia padam. Dia tak ada tikar tuan-tuan. Malam-malam dia akan bergantung pada satu cahaya spotlight pada tiang. Dia orang duduk diri keliling tiang sambil pegang papan tersebut, sambil hafal Quran. Itu dhaifnya mereka. Jadi begitulah. Walaupun begitu, tiap-tiap tahun akan ada hafiz 30 juzuk. Tiap-tiap tahun.
akan ada orang yang hafiz 30 juzuk kat tempat dia orang. Jadi baru ni kita bila hantar tu tuan-tuan, dia orang pegang Quran ni seolah-olah macam budak kita first time pegang handphone. Memang tak lepas. Duk belek Quran. Sebab apa? Sebab nak benda tu dia nak sangat benda. Tu yang jadi tu. Jadi kita buat projek ni insya-Allah. Apa ni, saya kena banking duit ni sebelum bulan 3, sebelum 5 Mac. Sebelum 5 Mac. Jadi bulan ni saya khususkan mana tempat saya kuliah, saya kata tak apalah saya bantu. Sekarang ni dah terkumpul 313 lebih kurang. Dan kita nak kumpul, saya diamanahkan 1000 ke 2000 naskah Quran. Jadi tuan-tuan niatlah yang tuan-tuan sumbang malam ni, semuanya saya akan gunakan untuk urusan iaitu wakaf Quran. Dia RM30 satu naskah. Jadi saya bahagilah jumlah yang terkumpul tu, saya akan bagilah. Begitulah saya buat di mana-mana tempat di surau dan masjid insya-Allah. Jadi moga-moga menjadi saham berpanjangan pada kita lah untuk anak-anak Sudan insya-Allah. Saya tak pergi tuan-tuan, saya hanya hantar duit sajalah tu. Jadi wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilah dinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa sunna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin.